A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bani Adam, in salaha dinukum wa lahmukum wa damukum salaha amalukum wa lahmukum wa damukum wa in fasada dinukum fasada amalukum wa lahmukum wa damukum fala takun kal misbah yahruqu nafsahu wa yudhi'u linnas wa ahrij hubbad dunya min qalbik fa inni la ajma'u hubbad dunya wa hubbi fi qalbin wahidin abada warfuq binafsika fi jam'i rizqa fa inna rizqa maqsum wal harisa mahrum wal bakhila mazmum wan ni'mata la tadum wal istiqsa asyawm wal ajala ma'lum wal haqqa ma'lum wa khaira hikmatillahi khusyu' wa khairal ghana'il qana'ah wa khairal dhadit taqwa wa khaira ma ata fi qulubil yaqin wa khairama u'titumul afiyah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama yang bermaksud Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada sebahagian daripada malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang telah kami berkati di sekelilingnya, agar kami memperlihatkan kepada kamu sebahagian besar daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan sabda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong daripada hadis qudsi ini dari kitab himpunan hadis qudsi Imam Al-Ghazali, hadis yang ke-15 yang bermaksud, wahai sekalian manusia, jika sekiranya telah baik agamamu, daging dan darah kamu, maka akan baik pulalah amal kamu, daging dan darah kamu. Dan jika sekiranya telah binasa agama kamu, maka akan binasa pulalah amal kamu serta daging dan darah kamu. Oleh itu, janganlah kamu menjadi seperti lampu yang menerangi orang lain dengan membakar dirinya sendiri. Buanglah cinta dunia daripada hatimu, kerana sesungguhnya tidak aku kumpulkan cinta akan dunia dengan cinta kepadaku dalam hati seseorang untuk selama-lamanya. Tolonglah dirimu untuk mengumpulkan rezeki, kerana sesungguhnya rezeki itu adalah dibagi-bagikan. Bersifat tamak adalah ditegah, bakhil adalah tercela, dan kesenangan iaitu nikmat dunia tidak akan kekal untuk selama-lamanya. Berbuat berlebih-lebihan adalah merupakan suatu kesialan. Ajal kamu sudah dimaklumkan, iaitu sudah ditentukan. Yang benar juga sudah ditetapkan. Sebaik-baik hikmat Allah ialah khusyuk,
dan sebaik-baik kekayaan itu ialah sifat qanaah, serta sebaik-baik perbekalan bagi kamu ialah ketakwaan, dan sebaik-baik nikmat yang diberi kepada hati ialah keyakinan dan keimanan, dan sebaik-baik pemberian yang diberikan kepada kamu adalah kesihatan. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang mulia ini, pada malam yang berbahagia ini. Kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ruang dan peluang untuk sama-sama kita menumpang hidup lagi di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mengetahui berapa lama lagi baki usia kita yang masih berbaki, yang masih tertinggal. Apa yang kita tahu, semakin jauh kereta api itu berjalan, dia menjadi semakin hampir ke destinasi yang nak dituju. Semakin jauh kereta api itu berjalan, maka dia menjadi bahan bakarnya menjadi semakin berkurangan dan semakin berkurangan. Maka sebegitu juga usia kita yang dikurniakan kepada kita ini menjadi semakin pendek dan semakin pendek. Amat tepat apa yang disebutkan oleh Rasulullah, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Agama ini jambatan untuk menuju kepada akhirat. Kadang-kadang Nabi sebut begitu, banyak permisalan. Kalau diibaratkan ladang, maka ladang yang kita tidak bertanam, menekan mungkin kita akan dapat hasil daripadanya. Maka apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai, insya-Allah. Tanam durian, maka kita akan tuai durian. Tanam rambutan, maka kita akan tuai rambutan. Tak akan berlaku kita tanam durian, kita nak tuai hasilnya manggis. Maka sebegitu, kalau kita tanam padanya kebaikan, insya-Allah kita akan tuai nanti pada hari akhirat kebaikan-kebaikan, pahala kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu belum tentu lagi. Boleh jadi juga kalau saya lihat di rumah saya, isteri saya menanam pokok terung daripada benih yang kecil menjadi besar sehari demi sehari, makin besar. Akhirnya dia berbuah. Bila berbuah, kita jaga dengan jagaan yang baik. Kita jaga letak betul-betul sebelah rumah supaya tidak dimakan, dimakan oleh monyet dan sebagainya. Tapi sayangnya, bila buah itu besar sampai masa untuk menuai, habis dibedal oleh monyet. Habis. Jadi begitu juga ada amal kita ni, kadang-kadang kita jaga-jaga, tapi dia habis, binasa, bergosak, begitu tidak mendapat manfaat. Bila Nabi SAW mengatakan, kadang-kadang Nabi kata dunia ini ibarat jambatan untuk kita menuju akhirat. Dengan makna tidak ada orang duduk atas jambatan. Jambatan ni maknanya orang takkan berhenti duduk selama-lamanya. Bila dia naik, maka satu hari nanti dia akan turun juga. Maka sebegitu juga, bila kita duduk di atas dia sampai hari, maka kita akan tinggalkan jabatan ini. Kita tak kopik sekeping demi sekeping papan dia. Maka sebegitulah tuan-tuan, apabila kita berpindah dari satu alam ke satu alam yang lain, maka segala yang kita miliki di dunia ini semuanya kita tinggalkan di belakang kita tadi. Itu kehidupan yang Nabi sebut. Maka Allah berfirman, Allah berpesan kepada kita, "Faman kana yarju liqa Allah falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadatihi ahada." Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, kata Allah, maka hendaklah dia melakukan amal-amal yang baik. Satu. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadatihi ahada. Jangan sekali-kali dia mempersekutukan Tuhannya dengan sesuatu. InsyaAllah pada malam ini kita akan mengupas peristiwa-peristiwa berkaitan dengan satu peristiwa besar. Hari ini, kalau pagi semalam saya sebut,
Hari ini berita yang besar ni kadang-kadang kita ni terbawa di isu. Ingat tak saya kata sekitar 2 bulan yang lepas, saya kata kita ini kadang-kadang hidup kita ni terbawa di isu. Isu demi isu. Mula-mula marin isu COVID. Bila isu COVID naik, pada ketika itu kita jadi resah gelisah. Lepas daripada isu COVID, timbul pula banjir besar. Bila banjir besar menenggelamkan banyak negeri-negeri tenggelam, khususnya di Selangor, di Melaka, di Johor tenggelam. Masa ketika itu orang lupa cerita tentang COVID. Orang lebih banyak cerita dalam media sosial ini berkaitan dengan banjir. Kemudian isu pilihan raya di Melaka. Bila isu pilihan PRN di Melaka naik, maka isu banjir, isu COVID orang lupa. Lepas tu bila selesai sahaja pilihan raya, maka naik satu isu yang COVID naik balik, mencacak. Isu COVID ni hari ni kita 33,000 hari semalam pun. Banyak naik demi naik. Tapi ada berita yang lebih besar hari ni orang berjaya mengangkatnya, iaitu berita pilihan raya di negeri Johor. Jadi kita hidup ni kadang-kadang sampai kadang-kadang kita lupa isu yang lebih besar di antara isu yang lebih besar. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Mereka bertanya tentang apa satu berita yang besar. Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah. Orang lupa cerita tentang iza zulzilatil ardu zilzalaha. Orang lupa tentang cerita al-qari'atu mal qari'ah. Orang lupa satu berita tentang yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'ah wal amru yauma idzin lillah. Namun begitu, hari ini berita yang besar yang patutnya kita di masjid-masjid di surau ni banyak bercerita ialah perkara berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj Nabi. Kerana Isra' dan Mi'raj Nabi itu berita yang dirakamkan dalam kitab Al-Quran. Allah menceritakan, Allah menyebut dalam suasana kita diuji dengan wabak COVID-19. Nabi pada ketika diuji dengan kematian isteri yang disayangi, bapa saudara yang banyak menolong Islam pada ketika zaman Nabi, bapa saudara Nabi yang banyak membantu Nabi dalam peristiwa itu, meninggal, kedua-duanya meninggalkan Rasulullah. Apa yang Nabi buat ialah Nabi dijemput beradab kepada Allah, Isra' dan Mi'raj. Tapi hari ini kalau kita melihat dalam masyarakat kita, kita diuji dengan banjir, kita diuji dengan wabak COVID-19. Allah kata wa'tasimu bi'ablillahi jami'a wala tafarraku. Jangan pecah belah. Tapi sayangnya kalau Nabi mendekatkan diri kepada Allah, tapi hari ini kalau kita lihat berita COVID yang begitu naik, orang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Malah berita Isra' dan Mi'raj ini tidak menjadi satu berita sensasi. Jadi masya-Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan kupas sedikit perkara-perkara berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ditanya semalam, saya berkuliah di satu masjid, kuliah subuh. Selesai sahaja saya kuliah subuh, maka kawan ajak makan ngeteh. Ustaz, saya pun pergilah, sempat pergi ngeteh. Bila sampai sudut ngeteh tu, tiba-tiba datang satu orang yang bawa kereta mewah, pakai smart dengan baju merah. Dia duduk satu meja dengan saya. Lalu dia bincang beberapa persoalan lah yang ditanya kepada saya. Dalam ramai-ramai tadi, di antaranya tentang, saya tanya daripada mana tuan? Dia kata daripada Shah Alam, Seksyen 18. Macam mana boleh ada di sini? Abang ipar saya meninggal dunia, kata dia. Saya kata dah selesai ke bumi dah. Lalu dia buka cerita berkaitan dengan isu-isu yang ada pada hari ini. Jadi saya kata dengan dia, bagi saya hidup kita ini ibarat kita menaiki bas. Ada driver, pemimpin-pemimpin ini ibarat driver. Maka ke mana driver ni nak bawa kita? Ada driver
nak bawa kita ni nak menyelamatkan seseorang yang telah dipenjara, dah selamat. Ada yang tak tentu ke mana ada tujuannya, tapi ada driver yang nak bawa kita ni kepada Islam. Maka naiklah. Lalu dia kata, sebelum cerita panjang, saya kata, sebelum awak tanya saya ni ke mana saya berpihak, saya nak tanya juga awak dululah. Saya kata, awak jawab soalan saya dulu. Apa dia soalan yang Ustaz nak tanya? Saya kata, kalaulah Nabi Musa tu masih hidup dan Fir'aun tu masih hidup, saya kata agak-agaknya awak sokong siapa? Dia kata, saya sokong Nabi Musa lah Ustaz. Saya kata, ya ke? Kenapa Ustaz tanya ya ke tidak? Yalah. Tapi saya kata Nabi Musa ni dia miskin, dia tak kaya. Fir'aun ni dia kaya. Nabi Musa ni tidak ada pangkat besar, tidak ada rumah besar. Fir'aun ada istana yang besar, mewah kekayaan Fir'aun. Nabi Musa ni tidak ada bala tentera yang ramai, Fir'aun ada bala tentera yang ramai. Musa tidak ada kekayaan yang melimpah ruah, tapi Fir'aun ada kekayaan yang melimpah ruah. Musa hanya berbekalkan sebatang tongkat. Ajak orang kepada Islam, bawa sebatang tongkat. Ke hulu, ke hilir, bekalkan sebatang tongkat. Tapi Fir'aun, projek dia bukan main besar. Projek Fir'aun, saya kata, istana dia begitu besar, kekayaan dia melimpah ruah, harta kemewahan dia banyak. Musa ni dia bercakap pun tak berapa nak terang. Tapi Fir'aun, dia batuk pun tak kena, sesema pun tak kena. Projek dia mewah-mewah. Bila saya tanya begitu, dia diam terus. Lalu saya kata, jangan baca kisah Nabi Musa itu hanya pada zaman Nabi Musa. Kalau zaman Nabi Musa kita tengok begitu, maka zaman Nabi Muhammad pun lebih kurang begitu juga. Nabi Muhammad tak kaya, tak ada kekayaan mewah tadi. Nabi-Nabi yang lain pun begitu. Jadi tengok baca Quran, tengok cerita tu merupakan cerita yang berulang. Saya kata, cuma watak dia tukar watak. Orang yang ajak orang pada agama ni biasanya kebiasaan dia. Saya kuliah sini dah lama dah, saya ingat dekat hampir 7-8 tahun dah ada agaknya. Saya tak pernah bagi tuan-tuan seorang RM10, seorang RM5. Habis je kuliah bagi RM10. Agaknya kalau saya bagi seorang RM50, ramai orang datang kuliah agaknya. Tapi saya tak pernah bagi. Saya hanya cakap tentang pahala dan dosa, syurga dan neraka. Itulah yang biasanya disebut oleh para nabi, para rasul. Jadi mana awak sokong, saya kata. Jadi bila saya sebut gitu, dia kata apa? Tapi kalau sekadar satu undi Ustaz, kata dia, takkan mengubah suasana. Ya betul, saya kata. Tapi seperti mana saya ngajar dekat masjid, kita buka daripada surah Al-Baqarah. Kisah di antara bab, kisah Nabi Musa. Dalam kisah yang lain, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila Nabi Ibrahim ni dibakar dengan api yang sebesar 7 kilometer api itu. Besar sangat api itu. Tiba-tiba diceritakan dalam bab sirah, ada 2 jenis binatang. Satu nama dia burung pipit, yang kedua nama dia cicak. Burung pipit ni satu burung yang begitu kecil. Tiba-tiba dia bawa air, dia ambil air dari sungai, dipancit pada api yang membakar Nabi Ibrahim. Kerja dia begitu, berulang-alik, ulang-alik, ulang-alik, ulang-alik. Malaikat bertanya, engkau buat apa wahai burung? Kata burung, aku cuba nak memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku cuba nak padamkan api yang membakar. Lalu kata malaikat, manakan mungkin wahai burung kau yang sebesar ni, sebesar ibu jari ni, nak padamkan api yang sebesar 7 kilometer. Boleh padam ke? Kalau kita fikir dengan logik akal, mustahil sama sekali burung pipit tadi akan dapat memadamkan api yang bakar. Tapi bila burung ditanya, maka burung jawab sekurang-kurangnya besok pada hari akhirat, kalaulah ditanya kepada aku apa sumbangan aku terhadap Islam,
maka aku boleh menjawab, aku telah cuba untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Jawab burung tadi datang. Saya bila dengar bab itu, saya duk terfikirlah, kalaulah Allah Subhanahu Taala tanya kepada kita apa sumbangan kita terhadap Islam, maka kita nak jawab apa agak-agaknya? Kita nak jawab apa besok ke akhirat besok? Nak jawab apa? Apa kita nak jawab tadi tak dijawab, kan? Dalam masa yang sama, tiba-tiba apa tadi, cicak ni tiup api supaya api itu menjadi lebih besar. Tiup api jadi lebih besar. Agak-agak tuan-tuan, kalau cicak yang besar ni dia tiup api tu, api boleh menjadi bertambah besar ke? Api boleh menjadi bertambah besar ke? Jawabnya, api takkan besar. Memang api tu dah besar, tak tiup pun dia besar, kan? Tapi di situ rupanya dia punya pengajaran dari cerita Allah, dia bukan nak tengok kejayaan kita, tetapi Allah nak tengok kita ni berpihak kepada mana, orang baik ke kepada orang jahat ke kita berpihak. Kita nyokong orang baik ke ataupun kita nyokong orang jahat? Quran kata wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Kamu jangan cenderung kepada orang yang berlaku zalim, nanti kamu akan disambar api neraka Allah. Bukan tengok gitu, tengok yang kerja kat mana kita berpihak, orang baik ke orang jahat. Malah saya kata kepada Tuan Haji, saya kata Tuan Haji, kalau Tuan Haji buka dalam surah Al-Ankabut ayat ke-25, Allah Ta'ala kata berhala patung-patung yang mereka sembah selain daripada Allah, tujuan dia untuk mengukuhkan tali persaudaraan di antara mereka. Bila orang sembah buat patung ni, dia sembah patung ni, tuan-tuan, dia sembah. Kalau kita takik kepada patung ni, dia ramai-ramai akan marah. Dia akan marah. Betul tak betul? Tak, saya cubalah tuan-tuan takik patung, dia marah tak? Dia akan marah. Nak ikatkan tali persaudaraan. Tapi kata Allah, besok pada hari akhirat, kata Allah, patung-patung ni akan melepas diri. Yang mereka anggap sebagai Tuhan itu pun melepas diri. Aku tak pernah suruh kamu sembah aku. Kalau patung yang dianggap sebagai Tuhan pun melepas diri, agak-agak pemimpin yang zalim melepas diri tak agak-agak? Kekapu kita kan. Jadi saya kata, kita nak tolong Islam, kita nak bantu kepada orang yang nakkan Islam, mahukan Islam. Kenapa pula? Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Itu kerja Nabi. Dialah yang mengutus Nabi Rasul untuk membawa hidayah petunjuk dan agama yang betul. Lepas tu dia tanya saya, kalau begitu macam mana kita nak milih? Saya kata senang aja. Pilihlah apa yang saya baca kepada tuan-tuan tadi, hadis Nabi. Ya bani Adam, in salah ad-dinukum, kata Nabi, ya bani, in salah ad-dinukum walahmukum wadamukum, salah amalukum walahmukum wadamukum. Kata Nabi ajar kita, wahai manusia, jika sekiranya telah baik agama kamu, daging dan darah kamu, kata Nabi, maka akan baik pula lah amal perbuatan kamu serta daging dan darah kamu. Nabi ajar kepada kita, kalau kualiti lembu letaknya pada saiz badan dia, gemuk, maka harga dia mahal. Kualiti kambing itu juga, kalau gemuk berisi, harga dia mahal. Orang perempuan tengok pada cantik tak cantik muka dia. Kalau muka dia cantik, maka dia punya mas kahwin tu tinggi badan. Tapi kalau muka macam melontok payah, maka harga mas kahwin tu akan jadi rendah. Itu nilainya biasanya, begitulah keadaannya. Maka tapi nilainya manusia ni Allah tak letak pada cantiknya muka, tak letak pada nilai harta banyak. Tapi Allah letak manusia ni kepada ketakwaan dia. Maka Nabi kata, nak jadi manusia ni baik, ya bani Adam, in salah ad-dinukum, kalau agama kamu baik, darah kamu baik, daging kamu baik, maka perbuatan kamu baik. Jadi nak pilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang agama dia baik, berdasarkan
ayat ke-41 daripada surah Al-Hajj yang kamu pilih memerintah tadi, kata dia mendirikan solat, dia menunaikan zakat, dia menyuruh kepada yang baik, dia cegah daripada buat jahat. Jadi letak dia begitu. Saya tak pastilah, mungkin saya pernah sebut dekat sini. Kalaulah lembu, saya kata tuan ikat leher dia, tali dia tuan-tuan lepaskan. Lalu pesan dengan lembu ni, jangan makan pucuk ubi orang. Ikat dekat leher, tapi tali lepas. Dia makan tak pucuk ubi orang? Dia makan. Dia makan. Tali ikat pada leher, mesti ikat pada pokok, baru dia tak makan pucuk ubi orang. Kalau kambing, kita ikat pada leher dia, kita ikat pada tiang, baru dia tak makan pucuk ubi orang. Kalau perahu, tuan-tuan tambat pada perahu, mesti ikat dekat pokok, baru dia tak hanyut. Kalau perahu ditambat, kalau lembu ditambat, kalau kambing ditambat, maka manusia pun diikat, ditambat dengan agama. Bila agama dia ada, insya-Allah dia tahu pahala, dosa, syurga, neraka, halal, haram, dia tahu. Tapi kalau dia tak tahu agama, dia tak tambat dengan agama, dia belajar tentang riba, rasuah, haram, dia bedal rasuah, dia makan riba dan sebagainya. Sebab itulah peristiwa yang kita lihat. Oh, dia kata, saya faham Ustaz, saya nak ajar kepada awak, Allah ajar kita wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bertolong-tolong dalam benda yang baik. Dalam orang kata nak benda baik, maka kita menolong. Dan jika sekiranya kata Nabi, binasa agama kamu, orang hidup tidak berpegang kepada agama. Hari ini kita berada dalam, baru masuk bulan Syakban, kita masuk bulan Rejab, hari itu cerita 27 Rejab. Kita mencerita ada manusia yang memecahkan kepala dia. Tadi saya sambung cerita di kuliah tadi, ada manusia yang gunting lidah dia. Ada yang pecah kepala, ada yang gunting lidah dia. Ada yang bawa kepala dia, hentak kepala dia sampai pecah, hancur kepala, penuh darah. Ada manusia yang dia bercakap, barat dia kata, yang garip badan dia dengan kuku dan besi macam-macam. Tapi kita baca sahaja, tak sampai pun ke dalam hati kita. Orang teranggar je saja je. Itu tadi. Maka baik pula dia kata, jika binasa amal kamu serta daging kamu, oleh itu jangan kamu jadi seperti lampu yang menerangi orang lain, kata Nabi. Itu kita cerita sedikit daripada hadis itu tadi. Luqmanul Hakim ajar. Luqmanul Hakim kata, masyarakat ni akan jadi baik, kata Luqman Hakim, kalau ada 4 benda dalam masyarakat itu, 4 perkara. Yang pertama dia kata, kalau ada agama, tak apalah pegang agama. Bila ada agama, tuan-tuan, kita ni akan jadi baik. Walaupun tak ada orang, tak ada polis, tak ada apa semua sekali, kita ikut clear, tak ada orang. Tapi agama ajar kita ni, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami tutup mulut mereka, lalu berkata tangan dia. Agama yang ajar. Apa yang dia buat, kaki dia jadi saksi. Dalam surah Fusilat ayat 21 kata, kulit dia akan bercakap. Kita nak ambil rasuah, duit berbilion-bilion, kulit ajar kita, tak boleh. Besok kamu jawab, kulit akan cakap depan Allah, di mahkamah Allah. Mana nak lari ni? Anak dia tanya lagi, ayah, kalau dua ayah, apa dia? Masyarakat ni jadi baik. Yang kedua, kalau ada 5 tadi, kalau 2 apa dia? Ayah, dia kata kalau ada malu. Hari ni orang buat maksiat, buat benda-benda tu, kadang-kadang rasuah bukan sikit-sikit, kadang-kadang berbilion. Tak ada rasa malu pun. Saja je. Dia tidak ada rasa malu lagi dah. Maruah tak ada. Buat maksiat tak ada rasa malu. Kan? Kita tengok tuan-tuan, ada orang, saya tertarik dengan parti politik yang kata bila kita menang, kita nak laksanakan Islam, nak jaga Islam. Dia tengok di Kedah, di Terengganu, bila menang, maka arak judi tak ada. Di Kelantan, arak judi tak ada. Dia buat apa yang dia janji. Rasuah 30 tahun, tak ada satu kes rasuah di sana. Dan di Kedah pula,
Harap judi dihapuskan. Kata Menteri Besar ni, kita nak hapuskan judi, habiskan di sana. Harap habis-habisan kita nak hapuskan. Orang kata kali itu aja Ustaz, jangan buat main. 58 bilion pelaburan masuk kan, yang baru ni 58 bilion. Kita nak kemajuan, bukan kita tak nak kemajuan, tetapi bentuk kemajuan yang diredai oleh Allah. Bila kita janji nak bantu Islam, nak memenangkan Islam, insya-Allah kita laksanakan dia. Maka Nanya dia tanya, kedua, malu, kata dia. Kalau ada malu. Anak dia tanya lagi, kalau tiga, ayah, kalau tiga ada akhlak. Akhlak tu ada. Anak dia tanya, kalau empat, ayah dia kata kalau empat kena ada harta. Islam ajar kita harta ni perlu, tuan-tuan. Harta ni perlu. Harta ni perlu dalam hidup kita ni, harta. Tapi bukan keutamaan. Anak dia tanya lagi, kalau lima, ayah dia kata kalau lima nak dermawan, orang yang sumbang harta pada jalan agama Allah. Dalam sepotong hadis lain Nabi pula, Nabi kata tiang dunia ni ada empat. Yang pertama, kata Nabi, keadilan pemerintah, pemimpin yang adil. Adil ni maknanya dia tahu letak sesuatu kena tempat dia. Yang kedua, ilmu para alim ulama. Kalau tidak ada keadilan pemimpin, maka akan memakan setengah manusia, saling menindas antara satu sama lain. Dua, kena ada ilmu para alim ulama. Alim ulama ni nasihatkan, halal ke haram ke, dosa ke pahala, dia nasihat. Tiga, dia kata dermawan daripada orang kaya. Kalau tidak ada alim ulama yang nasihat, maka rosaklah orang yang jahil. Orang jahil ni rosak. Yang ketiga, dia kata kalau ada dermawan daripada orang kaya. Kalau tidak ada dermawan daripada orang kaya, maka akan rosaklah orang fakir. Dan yang akhir sekali, doa daripada orang yang fakir. Kalau tidak ada doa daripada orang fakir, maka rosak utuh langit, utuh bumi, mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Orang miskin perlu. Memang inilah yang diajarkan dalam sebuah negara tu, mesti ada tu. Empat, pemimpin ada, ahli agama yang beri nasihat kena ada, orang kaya mesti ada, dan orang miskin mesti ada. Mesti ada orang miskin ni, orang kaya mesti ada. Kan? Empat ni baru cantik negara itu tegak dengan aman dan sebagainya. Maka kita masuk peristiwa Isra' dan Mi'raj Nabi. Sempat mana kita cerita, maka kita cerita. Allah mulakan dengan ayat itu, Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna aulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Pada sebahagian dari malam dimulakan dengan Subhanallazi, membesarkan, mengagungkan Allah, bertasbih. Orang zaman dulu, zaman Nabi cerita peristiwa Isra' dan Mi'raj, mereka tak percaya. Mana mungkin Muhammad, kamu pergi Isra' dan Mi'raj, pergi lepas Isyak, balik sebelum subuh. Kami makan masa 40 hari pergi, 40 hari balik. Macam mana kami nak percaya? Orang zaman sekarang tak percaya. Macam mana Nabi naik lapisan langit yang ketujuh dalam keadaan Nabi tak pakai oksigen, kata dia. Kan sama-sama tak percaya. Zaman Nabi, kalau tuan-tuan baca dalam surah Al-Qiyamah, bila Nabi bacakan Al-Quran, Abu Jahal, Abu Lahab ambil kapas sumbat telinga ni, jangan dengar, lari balik. Maka Allah kata, cilakalah kamu, maka cilakalah. Sekali lagi cilaka, maka cilakalah, dalam surah Al-Qiyamah. Orang dulu dia lari balik, sumbat dekat kapas. Orang sekarang ditolak motor pelan-pelan, agak-agak 10 meter baru di start. Tujuan sama, tak nak dengar ayat Quran, cuma skill sahaja berbeza. Jangan pandang itu kan. Allah mulakan dengan memuji Allah. Kita ni kadang-kadang nama Allah kita mengeluh. Allah. Sekarang harga mahal sawit kan. Hari tu 240, ingat tak berapa bulan, 22 bulan ni dulu. Sekitar 240, sekarang 1,600. Patut masjid ramailah orang. Tapi tak ramai juga orang.
Kan? Tak ramai juga orang pergi masjid. Mana perginya orang? Allah kata, Allah puji, Maha suci Allah yang membesar. Ayat ni kalau tuan-tuan pandang berarti Allah memuliakan diri dia sendiri, mengagungkan kerana dia berhak. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Sama ayat ni lebih kurang dengan ayat surah Saf, Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil arwah wal azizul hakim. Dulu saya pernah sebut, ada orang kata macam mana kulit kita ni boleh bercakap, Ustaz. Sekarang ni kita letak dekat copong tu, dia bunyi normal, kata dia. Apa benda yang ada dalam kotak tu saya pun tak tahu. Tuan-tuan pergi beli kereta Proton X70, dia punya cakap banyak. Hai Proton, hai, kata dia. Lagi banyak dia bercakap. Ada hantu ke? Saya bukan pelik kereta tu, tapi saya tengok Quran sebut tu beribu-ribu tahun dulu. Quran kata bertasbih kepada Allah segala apa yang ada di langit, di bumi. Cuma kita tak dengar bantu-bantu ni bertasbih memuji Allah. Kita tak dengar. Hakikatnya dia bertasbih. Yang telah berjalankan hamba-Nya, bukan Nabi pergi sendiri. Kalau Nabi pergi sendiri, tuan-tuan, memang tak sampai. Tapi Allah berjalankan. Ibarat mudahnya semua tonggek pergi Kuala Lumpur, pergi IJN. Saudara Bat nak pergi IJN, dia semayang subuh dekat sini. Sibuk semayang subuh, dia pergi kutip asam kuini gugur. Semua tonggek tu berjalan, masuk dalam kocik dia. Duduk dalam kocik. Pukul 8 dia start kereta, terus pergi IJN. Pukul 10 sampai IJN. Semua tonggek ni keluar daripada kocik dia. Oh, ini IJN, kata dia. Siap-siap perawatan. Pukul 12 balik. Pukul 2 sampai rumah. Semua tonggek ni keluar daripada kocik dia. Kawan-kawan dia tanya, kau daripada mana, gek? Kata dia, aku daripada IJN. Kawan kata, kau gila apa? Macam mana kau nak pergi IJN? Nak jalan macam mana? Kalau dia berjalan sendiri, memang mustahil. Tapi bila Allah berjalankan, dia berjalan naik kereta, sampai. Macam tadi, saya bersembang dengan sahaja sebelum datang sini. Bersembang dengan seorang. Kenapa dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, tuan-tuan perhati, Allah bagi kemudahan Nabi terus sampai ke Sidratul Muntahah. Tapi kenapa dalam peristiwa hijrah Nabi susah? Boleh tak Allah Ta'ala nak bagi kemenangan kepada Islam? Kalau nak bagi, dijadikan ni semua yang zalim mati. Menanglah Islam. Bukan susah sangat. Kasih COVID, mati semua. Contoh, maka menanglah Islam. Tapi kalau Allah Ta'ala tak nak, sebab itu Nabi sendiri melalui proses tu tadi. Hijrah tadi susah. Saya kata, bila kita bersusah, maka pahala kita dia lebih. Kita kerja dibayar tadi, memang Allah boleh menang. Cuma boleh kita menang. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Sukakah kamu aku tunjukkan satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Kalau kita rajin buka Quran ya tuan, kita nampak banyak pengajaran Al-Quran ni. Maka Nabi berjalan, di jalan pada sebahagian dari malam. Kenapa berlaku pada waktu malam? Kenapa tak berlaku Isra' dan Mi'raj ni pada waktu siang? Kalau siang kan senang terus naik atas daripada tu nampak, Allah nak pergi mana tu? Tapi berlaku malam. Nak uji iman, percaya ke tak percaya? Sebahagian orang Islam pada ketika Nabi masih hidup, masa tu keluar daripada Islam, tak percaya cakap Nabi. Hari ni orang duk fikir orang tinggalkan jamaah pelik, Ustaz. Orang tinggalkan jamaah pelik, Ustaz. Saya tak pernah pelik. Sebab zaman Nabi dulu, Isra' dan Mi'raj, Nabi cerita yang dah Islam, tinggalkan Islam, tak percaya cakap Nabi. Hari ni orang tinggalkan jamaah kerana beberapa sebab. Kadang-kadang tuan-tuan pelik, saya tak pelik. Ini pentingnya kita duduk dalam majlis ilmu, majlis kuliah dan tazkirah. Kita minta hidup kita ni sampai akhir hidup kita ni bersama Islam. Bersama-sama Islam, semua tolong Islam. Apa pun tuan-tuan, kerja kita ni Islam. Di waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, menunjukkan kepada kita antara tempat yang baik kita kunjung ialah masjid. Masa waktu dah lepas belum lagi masjid tu biasa. Berhenti ke terus? Kita terus. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin.
yang telah kami berkati sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepada kamu, kata Allah, sebahagian besar daripada tanda kekuasaan kami. Apa kekuasaan Allah? Dia takbir langit, Allah takbir bumi, Allah takbir hujan. Banyak mana air nak turun, Allah Ta'ala takbir, tuan-tuan. Cuaca panas, macam mana nak panas? Pokok-pokok nak tumbuh macam mana? Bukan sahaja manusia, tapi seluruh alam ini Allah Ta'ala takbir. Kan? Bila Allah kata nak hujan, mana ada kuasa yang boleh menghalang daripada turun hujan? Bila Allah kata panas, hari ni Allah Ta'ala buat COVID, kenakan COVID, tuan-tuan. Satu dunia kelang kabut dengan kehebatan Allah, tapi orang tak tengok kekuasaan Allah. Sebahagian besar daripada tanda kekuasaan. Sesungguhnya Allah, dia maha mendengar lagi maha melihat. Maka dibelah dada Nabi, sedang Nabi berbaring di antara dua bapa saudara, dibelah. Dibangunkan Nabi, dibawa di telaga Zamzam, dibersihkan hati Nabi, dibelah dulu, atas sampai ke bawah ni. Kenapa dada Nabi dibersihkan? Kalau ibarat cawan lah tuan-tuan, tuan-tuan nak jadikan air ni jernih, tuan-tuan kena bersihkan cawan ni, baru isi air jernih, baru dia jernih. Kalau tuan-tuan dalam ni ada bekas kopi, ada kopi bawahnya, tuan-tuan curah air jernih, dia jadi hitam. Habis macam mana nak jadikan dia jernih? Sedikit demi sedikit isikan. Macam tu juga hati kita. Hati kita ni tuan-tuan, dia tak tentu. Kadang-kadang bila kita buat dosa, dia lekat satu titik hitam. Orang ni dia bila tak nak terima kebenaran ni tuan, bukan kerana faktor muka, bukan kerana faktor badan dia, tapi kerana hati dia. Sebab itu saya cakap dengan tuan-tuan dulu, mula-mula saya datang berkuliah dekat sini, zaman Nabi Musa, saya kata, bila dia datang nak bertemu dengan Fir'aun, Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahal dia Nabi, dia Rasul, dia nak pergi betulkan Fir'aun. Saat dia nak betulkan Fir'aun tu, dia berdoa supaya lidah dia lancar, fikiran dia lancar, boleh sampaikan terang, orang boleh terima. Nabi Musa yang Nabi berdoa, saya yang nak beri kuliah ni pun tuan berdoa. Bagaimana orang yang nak tengok? Ibarat cawan dengan air ni, tuan-tuan tutup cawan ni, tuan-tuan curah banyak mana pun air, cawan ni tuan-tuan tak buka, air takkan masuk dalam cawan. Buka dulu piring ni, buka, curah, barulah air masuk. Itu yang bila kita duduk dalam majlis ilmu, saya pernah cakap, tuan-tuan ambil limau, sapu pada tangan tuan-tuan. Kalau tangan tuan-tuan tak luka, tuan-tuan takkan rasa pedihnya limau. Tapi kalau tangan tu luka, kita akan rasa pedihnya limau. Nak jadi orang cerdik, jangan sibuk marah limau, tapi ubat luka yang ada tadi, supaya lain kali bila sapu limau tadi tak terasa pedih. Macam itu hidup kita. Nabi dibelah dada Nabi, dikeluarkan, hati dicuci. Kita jangan buat. Jangan tu balik rumah minta bat, tanya kapak mana, kapak. Nak buat apa? Nak belah dada. Buat terbiat kita nanti, kan? Ataupun kita pun nak fikir kita nak ambil apa, cari detol tu, ambil satu botol detol tu, nak buat apa ni? Nak buang, ada klorok kat dalam ni, ada kuman. Jawabnya mati. Itu jawabnya tadi. Kita tak itu. Islam suruh kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Barulah bila orang cakap soal kebenaran, kita boleh terima kebenaran. Kalau tak, sampai bila pun orang cakap Allah, dia akan jadi begitu. Dibelah dada Nabi, dikeluarkan tadi, baru dimasukkan benda-benda yang bersih. Antaranya 4 benda: ilmu, iman, hikmah, Islam. Hikmah kebiasaan Islam. 4 benda dimasukkan dalam Nabi, ditutup dan dicop dengan Muhammad Khataman Nubuwah. Sebab hati ni dia berat tuan-tuan. Manusia ni baik atau jahat dia, memang jaga di antaranya 4 tu. Hati ni dia kena pelihara tadi. Kalau kita ni hidup susah nak terima teguran orang, nak terima pengajaran yang baik, bermakna hati kita bermasalah. Bukan badan kita masalah, bukan hidung kita bermasalah, tapi hati dia. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Dalam hati mereka tu kata Allah ada penyakit. Tu jaga-jaga. Sebab itu hati, mungkin saya pernah sebut, hati ni ada 4 jenis.
Ada hati yang terungkup, ada hati yang terikat, ada hati yang terbalik, ada yang paling teruk hati ibarat bisul tadi. Ada darah dan ada nanah. Ada Islam dan ada sifat munafik. Kalau sifat nanah tu kuat, maka jadi bisul. Kalau darah tu kuat, dia tak jadi bisul. Kalau sifat munafik dia kuat, maka jadilah dia munafik. Iman dia tak kuat, jadilah dia munafik. Tu sebab tu kita kena belajar. Bila Nabi masuk tadi 4 benda, ditutup cap khataman nubuah, didatangkan padanya burak. Burak ni satu kenderaan yang dia berjalan cukup pantas. Kita tak terfikir, dia berjalan tu mula-mula dia liar. Tapi bila Jibril kata akan naik menunggang kamu seorang Habibullah, kekasih Allah, dia dengar gitu tu senyap. Nabi naik. Dia punya berjalan sebergerak sepantah, dia kata sejauh mata memandang. Sekelip mata tu sejauh mata memandang. Maknanya teknologi pada ketika itu agak-agak teknologi apa kan? Super apa lagi agak-agaknya? Super apa? Sekarang ni orang buat kereta pakai tenaga petrol, minyak, bahan api minyak bakar. Belum ada lagi orang buat kenderaan gunakan tenaga cahaya. Kalau ada besok orang buat akan datang, mungkin zaman kita tak jumpa lah. Kalau ada buat tenaga cahaya, kita suluh sini sup-sup sana. Sekarang dah ada tuan-tuan orang pakai cahaya matahari. Ni akan datang tempat-tempat lain, wire-wire ni dah tak ada lagi dah. Dia letak ke atas saja dah. So buka ada lampu, dia boleh tukar menjadi cahaya. Agak-agaknya cahaya ni bila boleh tukar menjadi kuasa tenaga menggerakkan sesuatu benda. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Orang tak kaji lagi. Kan? Akhirnya dia berjalan. Jumpalah satu kepada satu, dari satu ke satu. Nabi jumpa seruan di kiri jalan, Nabi jumpa seruan di kanan jalan. Nanti dulu wahai Muhammad, aku nak tanya kau satu, aku nak tanya kau. Inilah tuan-tuan mihnah dalam kehidupan kita di dunia ni. Nabi dibawa. Dalam perjalanan itu kita akan jumpa mihnah, kesusahan, ujian dan macam. Antaranya seruan di kiri, seruan Yahudi, seruan di kanan, seruan Nasrani. Kalau kau ikut, umat kau akan jadi mirip Yahudi Nasrani. Jumpa pula seorang perempuan muda penuh dengan emak. Nanti dulu Muhammad, aku nak tanya kau satu. Jibril kata jangan jawab, terus jalan. Seruan di kanan jalan, tengok pula lagi. Oh nanti dah tua dah, pegang pekat gigi. Jangan jawab, terus. Nabi jumpa pula satu yang dia kata jin bawa api tadi. Ni semua kita tahu peristiwa ni. Tiap-tiap tahun kita diceritakan dengan peristiwa ni. Inilah mihnah dalam hidup kita. Kan kita mesti menjemput tribulasi, ujian, kesusahan dan kepayahan. Bila Nabi tanya siapakah daripada kiri kanan, Yahudi dan Nasrani. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu Allah beringat. Yahudi, Nasrani takkan redha kepada kamu. Itu Allah pesan kepada kita. Allah kata dia takkan redha sehingga kamu ikut agama nenek-nenek moyang mereka. Seruan Nasrani, kiri kanan, dunia. Dunia tadi, wanita tadi ibarat dunia. Kenapa ibarat dengan dunia? Orang kerja dunia ni kan macam orang kerja wanita. Kadang-kadang duit dah tak habis pakai, perempuan rasa tak cukup lagi. Ni kejuatnya ni tak. Orang perempuan macam kita kerja perempuan lah. Betul tak betul? Orang perempuan ni dia punya semangat, kadang-kadang umur dah 80 pun semangat dia. Tapi rupanya dunia yang dikerja ni ibarat wanita tua je baik. Umur dah 90, pakai rincu, pakai gelak, pakai celak, kain belah lagi pula. Kaki dah kecut macam pinang tua kecut. Abang Bat, agak-agak jawab apa? Itulah dunia. Minta maaf cakap illa qalil illa mata'ul ghurur. Bila Nabi kata jangan kamu penuhi hatimu dengan cinta dunia, ni kata Nabi, kerana cinta dunia ni takkan kekal untuk selama-lamanya. Betul? Betul tak betul? Minit 3 minit jantung berhenti mengepam, habis. Maka bila Nabi kata irtanim amsan qabla khamsin syababaka qabla haramik wasi'ataka qabla saqamik, itu tepat.
Bila Nabi kata waktu muda kamu sebelum datangnya waktu tua, maknanya bila kita muda, satu hari kita mesti akan tua. Mesti tua. Waktu muda pergi masjid. Waktu muda nak tolong agama Allah, nak bantu agama Allah. Dah tua, nak pangkat pokok asam kuini, nak pasang bendera, bergegar lutut dah. Waktu muda dulu boleh panjat. Dah tua boleh panjat lagi. Dah tak boleh nak panjat. Waktu muda sebelum datang waktu tua, kata Nabi. Waktu sihat kamu, kata Nabi, sebelum datang waktu sakit. Waktu sihatlah nak pergi masjid. Dah sakit nak pergi. Dah tak ada jalan, dah melepit, nak pergi masjid lagi kan? Siapa nak bawa kita? Waktu sihat ni pergi masjid, bantu agama Allah, nak menangkan agama Allah, nak letak al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Waktu sihat. Besok dah sakit tak boleh pergi masjid. Tapi orang masa sihat, dia duduk tempat mana dia duduk? Masjid tak nak pergi. Waktu lapang kamu, kata Nabi, sebelum datang waktu sibuk. Waktu lapang, duduklah dalam majlis ilmu. Besok kita dah sibuk, dah tak boleh nak pergi. Waktu berada kamu, sebelum, kata Nabi, sampai waktu berajat kamu. Kan kita baca tadi, nikmat dunia ni takkan kekal untuk selama-lamanya. Dan akhir sekali, kata Nabi, waktu hidup kamu, kata Rasulullah, sebelum datang saat kematian kamu. Maknanya apa? Bila kita hidup, one day I tell you, you must believe what I talking about. You must die. Sikit bahasa Jawa. Percayalah cakap saya, bila kita hidup, satu hari, satu ketika, kita mesti mati. Masa kita hiduplah kita pergi masjid. Masa hiduplah kita pergi surau. Masa hiduplah kita sembahyang berjamaah, tolong agama Allah. Dah mati. Cuba bayangkan, saudara kamu zaman dia nak mati 3 minggu. Tiba-tiba dia duduk dekat sini dengan kain kapan dia, goyang-goyang duduk ni. Kalau dia bangun agak-agak, kita buat apa? Tiba-tiba dah duduk situ, dibangun pula tu lompat-lompat. Aku dah lari dulu lah. Masa hidup ni lah buat kerja, bantu tolong agama Allah. Apa dia ustaz? Penat. Memang tak ada duit, kata. Memang tak ada duit. Yang ada, kita nakkan apa? Pahala. Kita nak pahala. Kan dulu saya cakap dengan tuan, ada amal yang kita tuai, tanam, ada kita tuai kat dunia. Ada yang kita tak tuai kat dunia. Ada kita tuai kat dunia kan. Sembahyang kita baca Quran, tanam asam, tanam jambu, makan dekat dunia. Tapi sembahyang, puasa, haji, zakat, jihad, mana ada kita tuai pahala kat dunia? Orang yang yakin, dia beramal lah. Orang tak yakin, dia tak buat lah. Alhamdulillah. Kalau di Kedah dah tak ada lagi lesen Arab, lesen judi tak ada lagi, siapa yang sokong dulu? InsyaAllah adalah pahala dia. Sambung balik tadi. Okey. Maka Nabi tanya, nah datang ajarin buat api tu. Takutkan Nabi. Maka Jibril ajar Nabi satu doa yang dinamakan Ruqayyah Jibril. A'udzubika lil badillahi tammati la yujawizuhunna wala fajin. Nabi baca habis ayat tu sampai Jibril sembah jatuh. Dipendek-pendekkan cerita, Nabi jumpa tercium bau yang harum. Ni semua kita tahu cerita ni. Semua kita tahu. Bau apa ni? Bau kuburnya Masyitah. Masyitah ni tuan, kerja dia sikat rambut anak Fir'aun. Bukan besar, bukan Perdana Menteri tau, bukan Sultan, bukan Agung. Tukang sikat rambut anak Fir'aun. Tengah dia sikat dia tu terlepas. Lidah dia tersebut Allahu Akbar. Celaka Fir'aun. Maka anak Fir'aun kata, apa kau cakap? Ada ke Tuhan lain dari bapa aku? Kata dia, ya ada. Tuhan aku, Tuhan kamu, Tuhan ayah kamu, Allah. There's only one God, Tuhan yang satu. Aku beritahu bapa aku dah. Ini kerja hantar laporan. Jawatan kosong ditinggalkan anak Fir'aun. Tuan-tuan jangan mohon, tak masal-masal. Fir'aun, anak Fir'aun tu masuk neraka. Kerja hantar benda-benda yang begitu tadi. Fir'aun, Masyitah masuk syurga. Dia sebut Allah Akbar, akhirnya dia mati direbus dengan minyak yang kawah yang mendidih, tuan-tuan. Dimasukkan seorang demi seorang. Suami dia masuk dulu. Tuan-tuan bayangkan iman kita ni diuji macam mana. Kadang-kadang dapat selai kain plekat aja.
Kain pelekat selai je dapat. Beroyang iman kita ni. Kan? Masyitah diuji tadi, direbus. Minyak kawah besar tadi, dimasukkan depan mata dia. Suami dia direbus, mendidih. Masukkan pula anak dia besar. Sampai last kali anak dia masih kecil. Nampak tak, diuji begitu. Tapi kental iman dia, dia tak goyah sikit pun. Sampai pada anak yang kecil ni dia rasa, aku tak sampai hati nak masukkan anak dalam. Kita bukan nak masuk anak, tuan, nak masukkan ikan yang hidup dalam kuali yang panas tu pun kesian kan. Ini jenis orang tak kerti bahasa punya. Dia punya zalim dia, tuan. Dia rebuh juga Masyitah tadi dengan anak dia. Anak dia kata, ibu, masukkanlah cepat kita bersama. InsyaAllah kita berbahagia. Akhirnya Allah Ta'ala takdirkan kubur Masyitah tu, tuan-tuan. Kubur dia bau wangi. Nampak tak? Kalau kubur dia dah bau wangi, agak-agak batang tubuh dia macam mana? Agak-agak ni. Kelebihan orang, manusia ni ada yang biasanya manusia kalau mati, tuan-tuan, minta maaf lah, tikus mati dalam rumah kita tu, seminggu kita tak boleh duduk rumah. Tapi Allah bagi kemuliaan kepada Masyitah kerana perjuangan dia untuk agama, untuk akidah. Kubur itu bau wangi. Punya hebatnya. Mati direbus satu keluarga. Jalan lagi jumpa golongan manusia yang hentak kepala sampai pecah. Hancur, meleleh darah. Allah baikkan lagi. Hentak lagi pecah. Jumpa segolongan manusia, dia kata, yang berenang dalam kolam darah. Nabi tanya, ni siapa ni? Orang yang suka makan riba. Jumpa orang yang bergunting lidah, keluar lidah dia panjang, dia gunting, panjang dia gunting, gunting, dia gunting. Betapa sakit dia tadi. Ini gambaran. Nabi tanya, siapa ni? Inilah rupa penabur fitnah hari ni. Hari ni bayangkan fitnah berapa banyak. Berapa banyak orang dengar cerita tu. Alah, hati dah, tuan-tuan. Bila hati dah terkatup ni, jadi dia begitu, tuan. Akhirnya saya potong sampai Nabi berhenti di Baitul Muqaddis. Nabi sembahyang, didatangkan Mi'raj, tangga Nabi naik. Jumpa Nabi Adam, jalan satu sampailah Nabi beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya potong banyak ni sebab masa mencemburui kita. Bila Nabi sampai kepada Allah Taala, Nabi sujud tak bangun-bangun. Kepala Nabi tu sujud tak bangun-bangun ni. Rapat dahi dia. Allah kata, ya Muhammad, angkatlah wajah kamu. Mintalah wahai Muhammad apa yang kamu minta, apa yang kamu teringin, kamu nak minta, mintalah wahai Muhammad apa. Aku perkenankan. Ud'uni astajib lakum. Kalau tuan-tuan diberi offer macam tu, agak-agak minta apa? Minta apa agak-agak bat? Ada orang minta bini baru. La ilaha illallah, punya low class ni. Mintalah syurga ke kan? Ni minta selori tanah merah. Mintalah yang betul-betul kan. Minta, aku nak minta wahai Muhammad. Nabi ni dia mulia, tuan-tuan. Dia sujud sama. Kita ni banyak kala sujud, tuan. Doa kepada Allah supaya Allah beri kemenangan kepada Islam. Sebab kita nak Islam, tuan-tuan. Hidup mati kita nak Islam. Kita nak menangkan Islam. Kita nak, tuan-tuan, besok kita akan balik juga kepada Allah. Jangan sampai ditanya kita apa sumbangan kita terhadap Islam, kita tak boleh nak jawab besok. Oh, payah. Okey. Akhirnya bila sujud tak bangun tadi, beritahu kita minta, Nabi tak terus minta. Nabi tak gelojoh. Nabi kata, ya Rabb, wahai Tuhanku, kamu jadikan Ibrahim kekasihmu, kamu bagi di kerajaan yang besar. Khalilullah. Wahai Tuhanku, kamu jadikan Musa kalamullah, dia boleh berkata-kata denganmu. Kamu bagi dia kitab Taurat, dia boleh menghidupkan orang mati, boleh mencelitkan mata orang buta, boleh mengubati orang penyakit safak. Kamu beri dia kerajaan yang besar, wahai Tuhanku. Wahai Tuhanku, kamu jadikan Daud, dia boleh melentur besi dengan jari jemari dia je. Bayangkan kita jumpa orang bawa Y40, besi Y40, kita picit gitu, tak terkencing orang nak lawan kita. Ini kita picit, tak kencing. Hebatnya, kamu beri kepada Daud boleh melentur besi dengan jari jemari dia. Kamu beri dia kerajaan yang besar.
Wahai Tuhanku, kamu bagi kepada Sulaiman kerajaan yang besar. Lantai istana Sulaiman tu berlian. Sulaiman bukan perintah Malaysia. Tapi Nabi Sulaiman, dia beri kekuasaan kehebatan dia boleh memerintah jin dan manusia. Jin pun tunduk perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pegang tongkat jaga, jin tu buat kerja. Rupanya baru dia tahu, setelah anai-anai makan tongkat raput kayu tadi, patah tadi, baru dia sedar bahawa Sulaiman itu telah tak ada lagi dah. Kan? Dia boleh menguasai kerajaan bukan manusia, malah jin dan binatang. Dia boleh memahami bahasa binatang. Nabi Sulaiman ni dia punya kaya, dia kata dia, lantai istana dia pun berlian. Tapi Nabi Sulaiman tak sombong. Kita tayar reject RM40 sekeping. Nyombong dulu kini selama-lamanya menentang. Kadang-kadang tak nak pergi masjid, tak nak pergi surau. Kamu bagi kepada Sulaiman kerajaan yang besar. Kamu bagi kepada Sulaiman, dia boleh memahami bahasa binatang. Oh, sedapnya Tuan Haji kalau faham bahasa binatang. Aku kalau faham bahasa binatang, aku tak kawan dengan manusia. Menyampah tengok perangai manusia ni. Lebih baik aku duduk kambing dekat kambing kambing, berbual dengan kambing. Kan? Duduk kat lembu, bual dengan lembu. Senang hati. Bual dengan orang ni kita cakap macam ni, salah cakap macam ni, salah cakap ni. Kan? Baik berbual dengan kambing, dengan ayam, duduk kat tepi parit. Kan? Nabi Sulaiman boleh faham bahasa binatang. Saya tak kerti. Yang saya faham bahasa binatang, kambing ni kan, 2 je tak. Dah bertahun-tahun berlebat, 2 je aku faham. Kalau mat dia tu panjang macam mat mutasil, itu tanda dia apa? Biasa pukul 11.30, pukul 12 dia bunyi. Lapor kata dia. Lapor kata dia. Kita bagi makan. Lepas tu dia senyum. Lagi satu, dia punya mat tu pendek. Mulut dia dengan lidah. Tu tanda dia apa? Agak-agak. Tahu tak apa. Yang itu semua aku faham. Yang lain aku tak faham. Dia kalau bunyi kita, itu di tengah gatal nak melawan. Allah bagi gitu. Lalu Allah kata, wahai Muhammad, aku bagi kepada kamu 7 ayat yang berulang-ulang. Aku tak bagi kepada umat lain. Iaitu surah Al-Fatihah. Aku bagi kepada kamu surah Al-Baqarah. Kelebihan dia, wahai Muhammad, aku angkat sebutan namamu. Biasa kalau tuan-tuan lihat, mana tempat? Sebelah dia ada Allah, sebelah dia ada Muhammad. Takkan berlaku satu je Allah. Biasa dulu. Aku jadikan umat kamu ni pertama-tama dibangkitkan masuk syurga aku. Syurga aku. Wahai Muhammad, aku bagi kepada umat kamu 7 ayat yang berulang-ulang. Aku nak bagi umat lain. Surah Al-Fatihah. Wahai Muhammad, dia kata, aku jadikan seramai 70,000. Aku jadikan seramai 70,000 daripada umatmu akan masuk dalam syurga aku tanpa dihisab. Wahai Muhammad, aku jadikan, dia kata, aku jadikan umatmu sampai bila-bila ada dari kalangan umat kamu yang menjadi pembendaharaan ilmu, iaitu orang yang faham ilmu agama. Sampai bila-bila akan ada orang yang menjadi perbendaharaan ilmu dari kalangan umat kamu. Wahai Muhammad, dia kata, 70,000 tadi umat kamu masuk syurga aku tanpa hisap. Oh, seronok 70,000. Tapi duk fikir balik tuan-tuan, umat Nabi Muhammad ni bukan 70,000. Mungkin 70 juta. Kalau 70 juta yang masuk syurga tanpa hisap ni 70,000, agak-agak kena hisap tak kita ni, Syekh? Agak-agaknya. Kalau kena hisap, maka Sayyidina Umar kata, hasibu anfusakum qabla an tahasabu. Hitung diri kau, kata dia, sebelum kau kena hitung. Cukup tak amal aku ni? Ya ayyuhal insanu innaka qadihun ila rabbuka qadhan famulaqi. Hei manusia, sungguhnya kamu telah bekerja keras menuju kepada Tuhan kamu, nescaya kamu akan menemuinya. Itu saya dah bacakan lain pada bulan-bulan lepas. Wahai Muhammad, aku fardukan atas umat kamu 50 sembahyang sehari semalam. Okey, Nabi terima. Turun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata minta kurang. Naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. 9 kali turun, naik. Tinggal 5 sembahyang saja. Nabi Musa kata, naik lagi lah Muhammad. Minta kurang, umat kau tak daya dah.
Cuba tuan-tuan bayangkan 50 sembahyang sehari semalam ni, agak-agak ni macam mana kita Orang yang goreng ni baru nak lambung ni, Allah Akbar, Allahu Akbar. Bayangkan 50 sembahyang baru lambung Allah Akbar, Allah Akbar, baru nak isi dalam piring Allahu Akbar, Allah Akbar. Nasib baiknya Allah Ta'ala ni, Nabi usaha minta kurang, Allah kurangkan 50 sembahyang, tinggal 5 sembahyang aja. Tiba-tiba orang sekarang kata kalau Nabi naik sekali lagi, best betul. Confirm kita tak payah semayang, kata dia. Aku kata jadi lembu lah kau. Kalau dah 5 semayang pun tak nak semayang, jadi lembu lah senang. Sebab 5 semayang tu kata Allah, perjanjian aku dengan dia. Siapa yang menunaikan solat 5 waktu dia jaga, maka janji aku masukkan dia dalam syurga aku. Tapi siapa yang tidak menunaikan solat, tidak ada perjanjian aku dengan dia. Tu jaga-jaga. Maka kita tunaikan solat, jaga waktu, masa, khusyuk, dia semua jaga. Kan? Nabi terima. Turun sampailah ke Baitul Muqaddas, menaiki borak tadi, jalan balik. Dalam perjalanan balik tadi, Nabi nampak dekat dunia tu asap putih berkepul, kabus, bunyi bising di cengkak. Nabi tanya, ni kisah ni tuan, kalau tuan-tuan rajin baca kitab ni kitab lama tuan. Kitab lama ni kalau ikut cerita ni, ingat 3 hari tak habis. Punya panjangnya cerita dia tu. Kitab turah, kitab lama ni tadi. Saya baca, saya ceritakan kepada tuan-tuan lah. Jadi saya ringkas potong-potong tadi. Nabi tanya apa dia? Ini suara gangguan iblis, syaitan lah, mengkaburkan mata kamu sehingga mata kamu tak nampak perkara-perkara yang batin. Kita tak nampak. Kadang-kadang dia rayut ni mata kita, tidur. Masih duduk kuliah pula tu, tengok bola tak tidur pula tu. Wallahualam. Akhirnya Nabi sampai dekat Masjid Ka'bah. Nabi duduk termenung. Hani tengok Nabi duduk termenung ni, aku tengok kau duduk termenung je. Macam ada benda berlaku. Kata Nabi, ya. Apa dia? Semalam aku diperjalankan. Dari mana? Masjidil Haram di Mekah. Ke mana? Ke Masjidil Aqsa di Palestin. Pagi ni kamu ada sini ya Rasulullah. Ya. Apa pandangan kamu kalau aku ceritakan kepada masyarakat Arab? Orang Arab kata-kata Hani, janganlah ya Rasulullah, selama ni orang dah kata kau ni gila, tak betul, tak siaman. Kalau kamu bercakap, orang akan kata lebih teruk daripada itu. Kata Nabi, aku nak cakap juga bab ini. Sebab kebenaran ni tuan-tuan, kulil haq, kata Nabi kepada Abu Zar Al-Ghifari. 8 pesanan Nabi kepada Abu Zar Al-Ghifari, antaranya hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, kerana dia jalan menjadikan kamu baik. Di antaranya juga kulil haq walau kana murad, cakap benar wahai Abu Zar walaupun dia pahit. Orang tak suka ke orang suka ke, kita kena cakap. Nak ajak orang kepada agama, orang tak suka, orang suka, kena cakap. Soal tadi, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, jangan cenderung kepada orang zalim, nanti kau kena sambar api neraka. Kena cakap. Orang nak dengar ke orang tak nak dengar, itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Cakap kebenaran. Bila dia cakap itu, Nabi keluar dari Kaabah tadi. Abu Jahal, Abu Lahab nampak. Dia tengok Nabi. Kenapa Tuan Muhammad duduk termenung? Kata Nabi, ada perkara. Kau macam ada berita nak beritahu? Kata Nabi, ya. Apa dia? Semalam aku dijalankan. Dari mana? Masjidil Haram di Mekah. Ke mana? Masjidil Aqsa di Palestin. Naik ke Sidratul Muntaha. Kata Abu Jahal, Abu Lahab, ini peluang aku ni. Ini peluang aku. Ini jenis orang kafir dulu. Orang munafik sekarang, dia cari ruang dan peluang bagi kita ni. Jaga-jaga kan. Dia sentiasa cari ruang. Kita orang manusia ni memang ada salah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam ni ada salah, ada dosa. Kan? Pucuknya dia nak bawa ke mana? Kesudahan dia nak ajak orang kepada mana? Kepada baik, kita terima. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau ada orang ajak tuan-tuan, jangan makan rasuah. Baik tak baik? Baik tak baik? Baiklah tu. Dia tak kasih makan rasuah. Kan? Jadi kita kena faham dah bab itu tadi. Walaupun akhirnya dia kata aku panggil orang Arab, kumpulkan semua sini, kau duduk diam aja. Bila datang semua kau cerita benar. Kata Nabi, silakanlah. Silakanlah. Mereka umum. Sekejap berderu orang datang dekat Kaabah tadi. Muhammad,
Ceritakanlah apa yang kamu nak ceritakan. Nabi pun cerita mulakan dengan apa tadi? Aku semalam diperjalankan. Allah perjalankan aku. Dari mana? Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Naik ke Sidratul Muntaha. Wah. Bila Nabi habis cerita bab itu, sebahagian orang Islam yang dah Islam murtad. Zaman Nabi tu. Hari ni tuan-tuan tengok orang tinggalkan jamaah. Tuan-tuan pelik? Aku tak pernah pelik. Iman tidak boleh diwarisi dari seorang bapa kepada anak. Jangan buat main. Hidup kita ni ibarat sebuah drama yang masih belum berakhir. Dan Nabi kata, hati manusia ni berubah lebih pantas daripada air yang mendidih itu berubah. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita ni istiqamah dalam Islam, dalam jamaah Islam. Mudah-mudahan kita selamat. Bila habis Nabi cerita, mereka tepuk kepala. Habis. Ketuk kepala gitu. Ada yang bergolek dekat pasir. Ada yang pergi dekat Kaabah, hagul kepala kat Kaabah. Kenapa jadi macam ni wahai Muhammad? Kenapa jadi macam ni? Kami nak pergi dari Masjidil Haram di Mekah, nak pergi Masjidil Aqsa. Kami makan masa 40 hari pergi, 40 hari balik. Macam mana kamu boleh pergi lepas isyak balik sebelum subuh? Mana kami nak percaya? Zaman dulu. Tentang duk fikir dulu tak percaya, sekarang pun tak percaya. Kan? Yang percaya siapa? Yang percaya siapa? Abu Bakar. Abu Bakar kata, kalau dalam bab inilah Muhammad cakap lebih daripada ni pun aku percaya. Kerana seumur hidup Muhammad ni, dia tak pernah cakap bohong walaupun sekali. Itu iman yang ada pada Abu Bakar. Percaya. Dia percaya. Orang kita, orang agama, percaya. Nak buat cara dia. Kalau susah juga orang kita ni nak betul kan, nak percaya. Payah ni pasal pun ni. Kan? Kita ambil konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong dalam benda baik. Benda maksiat kita mana ada orang tolong orang buat benda maksiat. Keluar Abu Bakar percaya. Bila Abu Bakar percaya, mereka tak percaya. Kata kalau dia cakap lebih daripada aku percaya. Dia tanya, wahai Muhammad, kalau betul kamu pergi Isra' dan Mi'raj, pergi ke Masjidil Aqsa, tolong kamu datangkan hujah kepada kami, beritahu kepada kami tanda-tanda Masjidil Aqsa. Beritahu kepada kami berapa tiang Masjidil Aqsa, pemaidani dia warna apa, pintu dia ada berapa, wahai Muhammad, sebut kalau kamu boleh sebut, beritahu sifat ni. Tak payah banyaklah. Bat duduk surau ni dah berapa puluh tahun, Bat? Ada 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 60 tahun. Kita ambil 50 tahun lah. Kalau dia boleh jawab soalan saya tepat, tuan-tuan semua dengar, dia jadi saksi. Saya belanja dia makan 3 hari 3 malam. Tapi kalau dia tak dapat jawab tepat, dia belanja saya makan mie bandung malam besok. Boleh? Dalam masa 15 saat, ada berapa lampu dalam surau, dekat surau ni? 15 saat. Dalam surau ni berapa lampu? Mana kita tahu? Mana kita tahu, betul tak? Ada tahu? Anda tahu saya berapa lampu? Berapa kipas? Berapa tahu? Agak-agak. Kepala paip ada berapa? Kepala paip tanya. Ada berapa? Sebab apa kita tak tahu? Tuan-tuan, sebab apa tak tahu? Bukan kerja kita datang surau nak kira lampu surau. Kerja tu, orang tak ada kerja lampu surau. Kerja kita ni banyak. Kerja kita ni banyak. Faham? Makna saya cakap ni tuan-tuan, ada benda yang penting, ada benda yang jauh lebih penting. Apa maksud saya? Benda penting hidup kita, Tuan Haji, datang kat dunia ni nak cari rezeki, nak cari makan, sara hidup anak bini kita, nak cari rezeki. Itu benda penting. Tapi benda rezeki ni Allah dah tentukan dah rezeki kita. Besok apa, hari ni apa. 2 hari lepas saya kuliah dekat Parit Perupuk ni tuan. Kuliah subuh, makan ikan apa tahu? Ikan jenahak masak asam pedas. Berdenyut tu. Saya pun kata kepada yang bawa tu, mudah-mudahan saya doakan kepada tuan-tuan yang bagi orang makan ni, kuliah subuh makan jenahak masak asam pedas dengan telur goreng, telur dadar tu, nasi panah berasap lagi. Ikan baru naik lagi laut. Aku pun cakap dengan makcik tu, saya doakan mudah-mudahan hasil besok dapat tangkapan yang lebih besar. Dalam hati aku nak sambung aja, kalau boleh minggu depan kerapu pula.
Betul. Ni dekat tu, kat Kojai Spring tu, Kojai kan. Dia sedap ni kata. Ada benda yang penting, ada benda penting. Benda penting nak cari rezeki, benda penting. Tapi benda yang jauh lebih penting tuan-tuan, nak buat persiapan bagi perjalanan kita yang panjang, yang sukar. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Apa? Allah tolong Nabi. Perlihatkan wajah Masjidil Aqsa. Nabi jawab satu-satu semua betul. Tiang dia berapa, pemaidani dia warna apa, pintu dia berapa, semua Nabi jawab, semua tepat. Semua tepat. Mereka percaya tak? Percaya tak, Pak? Dah tunjuk bukti dah. Ini bukti ni. Mahkamah kata, payahnya aku tak tahu. Aku kadang-kadang tengok kepala orang ni macam tak tahulah tak, macam mana nak cakap kan. Susahnya kadang-kadang tak. Faham-faham lah, tak faham buat macam faham je. Akhirnya dah bawa Nabi sebut tiang dia berapa, pemaidani pintu dia ada berapa, satu-satu Nabi sebut tepat. Mereka percaya tak? Tak percaya. Lepas tu kalau orang nak cakap tentang orang ni, hatilah tuan-tuan. Akhirnya dia kata, wahai Muhammad, takkan sepanjang kamu jalan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, kamu tak ada jumpa kafilah dagang? Tuan-tuan jalan ni, tuan-tuan keluar rumah, agak-agak ada selisih kereta tak? Agak-agak ada tak selisih kereta? Pelik kalau tak ada selisih kereta tau. Mesti selisih kereta. Anda ingat tak kereta apa yang atas selisih? Dah banyak mana nak ingat. Dia tanya Nabi, takkan kamu tak jumpa kafilah dagang? Perjalanan jauh ni. Kata Nabi, aku jumpa kafilah dagang. Apa tanda kafilah dagang tu? Dia tanya. Nabi kata, daripada beratus-ratus ekor unta kafilah dagang yang berjalan, rombongan unta tu berjalan, kata Nabi, beratus-ratus ekor unta. Ada seekor unta, kata Rasulullah, yang dia bawa 2 karung. Tuan-tuan pernah pergi Mekah, biasanya Madinah tu, unta tu dia bawa karung kuning tu, kiri kanan putih. Biasa kan? Pernah nampak tak? Ada. Siapa yang pergi melawat ladang unta, dia akan nampak ada 2 karung putih dia letak kiri kanan dia. Dia bawa untuk dibawa. Tapi daripada yang banyak tu, ada seekor je unta tu, dia bawa karung putih sebelah, hitam sebelah. Mereka tanya kepada Nabi, dari mana rombongan ni masuk kota Mekah, wahai Muhammad? Nabi kata, rombongan ni masuk kota Mekah dari arah ni, kata Nabi. Ni arah ni. Bila masa dia? Kata Nabi, petang hari Rabu selepas asar, sebelum terbenam matahari. Okey? Baik, kita bersurai. Kita tunggu masa yang Nabi sebut, Muhammad sebut ni, hari Rabu petang asar. Jangan lupa, hari Sabtu 12 Rabiul 12 Mac. Itu lagi lain. Ini itu lain. Jangan lupa tu. Ini dia kata pada hari Rabu, petang hari Rabu selepas asar. Mereka balik dah. Sampai pada hari Rabu yang dijanjikan, mereka datang. Sebab tu saya cakap, orang agama tuan-tuan, dia tak cakap bohong. InsyaAllah dia pegang. Bila dia pegang kepada agama, InsyaAllah. Dan kita orang masjid, orang surau, jangan sekali-kali kita cakap bohong. Sekali kita bercakap bohong, orang pegang agama, masjid dan surau. Sebab bagi saya bawa imej Islam. Saya bukan bawa imej saya individu. Bila orang kata makan rasuah, bagi saya orang ini menjatuhkan imej Islam. Dia bukan jatuhkan imej dia, malah imej Islam. Ar-rashi wal murtashi finnar. Dia menjatuhkan imej Islam. Kita ni bawa imej Islam. Bila kita bawa imej Islam, kita kena jaga Islam. Nabi kata ar-rashi wal murtashi finnar. Yang beriman. Jangan kita bawa imej Islam. Jaga kebersihan, janji kita dan macam mana tadi. Oleh kerana rombongan ni Nabi berjalan tadi, Nabi naik borak, rombongan ni dekat bawah dengan bawa bebanan yang banyak. Nabi beri salam, rombongan ni dengar suara Nabi. Dia jawab, dia pusing tadi kerana beban banyak. Kaki unta tu terlipat sebelah, patah kaki dia. Unta tu berjalan dengan 3 kaki je tadi. 3 kaki jalan lambat. 3 kaki jalan tu terpaksa lambat. 3 kaki teresut-esut dengan bebanan yang banyak.
Allah tolong Nabi sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah ayansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kan banyak kalau tuan-tuan baca sejarah Allah tolong Nabi. Kita ni bermunajat, doalah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah beri pertolongan kepada kita, kepada Islam. Allah berhentikan matahari seketika tu, matahari berhenti. Rombongan tu masuk tuk dari arah yang Nabi sebut, dengan tanda karung putih sebelah, karung hitam sebelah, depan mata mereka. Waktu yang dijanjikan tepat. Tuan-tuan tahu apa kata Abu Jahal, apa kata Abu Lahab? Sebenarnya selama ini kami cuma beragak-agak sahaja kamu ini ahli sihir. Rupanya kamu memang seorang ahli sihir yang hebat. Mana hati ni tuan kalau tertutup, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun alim. Jadi bulan Rejab, jangan lupa, bulan Rejab ini kata orang alim adalah bulan untuk kita bertanam. Bulan Syakban, bulan untuk kita menjirus. Manakala Ramadan, bulan untuk kita menuai. Jadi, ambillah tuan-tuan sepenuh bulan Rejab ni, banyak kita membersihkan hati kita. InsyaAllah akhirnya kita boleh menerima segala kebenaran. Jadi sikit cukuplah hanya sekadar itu cerita ringkas berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zainna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairudz dzikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir, takbir, takbir.